Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu. Untuk hari ini kita akan belajar masih lagi dalam bab 3, iaitu subtopik yang terakhir, iaitu 3.3, iaitu warisan negeri Melayu. Kita akan lihat hari ini untuk membandingkan sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu yang diwarisi daripada Kesultanan Melaka. Ini merujuk pada negeri-negeri lain yang mempunyai ciri-ciri yang hampir serupa ataupun diambil daripada negeri ataupun Kesultanan Melaka. Okey, kita tengok pertama sekali pengaruh sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Pengaruh ini terhadap negeri Melayu yang lain yang muncul selepas kewujudan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kalau kita lihat di sini, pertama sekali pemerintahan negeri juga menggunakan gelaran sultan, sama seperti Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, sistem pewarisan takhta mementingkan jurai keturunan sebelah bapa. Seterusnya, mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan untuk membezakan wujudnya pada gelaran pembesar sahaja. Seterusnya, adalah hukum kanun Melaka menjadi rujukan dalam penggubalan kitab undang-undang bagi negeri Johor, Perak dan juga Pahang. Dan adat istiadat Melayu, agama Islam, bahasa Melayu berkembang di Johor, Perak dan Pahang. Inilah antara pengaruh sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka yang ada di negeri-negeri lain. Mari kita lihat satu persatu. Kita lihat dahulu undang-undang bagi Johor ataupun undang-undang tubuh Kerajaan Johor. Kalau kita lihat di sini, raja kalau mengikut undang-undang tubuh Kerajaan Johor, raja adalah berbangsa Melayu, lelaki, Islam dan merupakan waris pemerintah Johor. Jadi jelas sekali bahawa raja tidak boleh bukan orang Johor, mestilah orang Johor dan adalah merupakan pewaris kepada Kesultanan Melayu Johor. Seterusnya, pengiktirafan orang Melayu sebagai rakyat Johor. Hanya orang Melayu saja diiktiraf sebagai rakyat Johor mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Seterusnya, dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor juga menyatakan bahawa agama Islam merupakan agama negeri. Seterusnya, raja, menteri dan jemaah pemangku negeri dilarang sama sekali untuk menyerahkan negeri kepada kuasa atau kerajaan lain. Malah, raja juga berhak memilih menteri besar. Jawatan naib menteri besar juga ditentukan oleh jemaah menteri dengan perkenan raja. Majlis Mesyuarat Kerajaan dibahagikan kepada majlis negeri dan juga jemaah negeri. Seterusnya, jemaah menteri haruslah berbangsa Melayu, beragama Islam dan merupakan rakyat Johor. Serta, last sekali, pegawai kerajaan yang dilantik menjadi menteri mestilah mengangkat sumpah dan memberi taat setia kepada raja dan kerajaan Johor. Inilah antara yang ada dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor yang menunjukkan bahawa adanya mirip ataupun sama seperti undang-undang yang ada di Kesultanan Melayu Melaka. Kita lihat pula di sistem jemaah menteri di Kelantan. Di Kelantan, dalam sistem jemaah menteri ini, Sultan Muhammad yang pertama telah melantik beberapa orang pembesar untuk mentadbir pentadbiran baginda. Sultan Muhammad kedua pula telah membentuk sistem jemaah menteri untuk melicinkan lagi pentadbiran dan pemerintahan negeri. Kalau kita tengok juga, terdapat 8 badan jemaah menteri dan setiap badan dianggoti oleh 4 orang pembesar. Ini ada di negeri Kelantan. Okey. Setiap jemaah menteri mempunyai bidang ataupun tugas masing-masing. Contohnya, saya bagi kat sini ada 8 jemaah menteri di Kelantan, iaitu jemaah penasihat raja. Tugasnya adalah untuk menguruskan perkara dan urusan penting yang bukan rahsia. Seterusnya, yang kedua adalah jemaah menteri istana yang menguruskan
istiadat diraja dan juga istiadat rasmi di seluruh negeri Kelantan. Seterusnya yang ketiga adalah Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman. Yang ini pula adalah untuk mengendalikan urusan penting tentang keadilan dan juga kehakiman. Seterusnya yang keempat adalah Jemaah Menteri Dalam Negeri yang menjaga keamanan negeri. Seterusnya Jemaah Menteri Luar menguruskan dasar dan juga hal ehwal luar negeri. Seterusnya Jemaah Menteri Perbendaharaan yang menguruskan harta benda dan hasil-hasil mahsul. Seterusnya Menteri Peperangan ataupun Jemaah Menteri Peperangan yang menguruskan berkaitan dengan pertahanan dan juga keamanan negeri. Dan yang terakhir adalah Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri yang mengurus kemajuan dan pembangunan negeri Kelantan itu sendiri. Okey, kemudian Sultan Muhammad kedua juga bertindak menyingkirkan kerabat diraja yang terlibat dengan pertikaian, perebutan kuasa dan menggantikannya dengan pembesar-pembesar yang bergelar Nik dan Wan. Maksudnya ke mana-mana ataupun siapa yang ada gelaran Nik dan Wan, namanya itu adalah merujuk kepada pembesar-pembesar yang dilantik menggantikan kerabat-kerabat diraja ini. Okey, maksudnya golongan pembesar lah di negeri Kelantan tersebut. Dan golongan pembesar ini membantu mengukuhkan kewibawaan Sultan Muhammad yang kedua ini dengan memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada baginda. Tidak seperti kerabat-kerabat diraja yang hanya ingin memiliki kuasa dan berebut kuasa sahaja. Okey, itu di negeri Kelantan. Kita tengok pula di negeri Sembilan. Okey, di negeri Sembilan ini amat berbeza sedikit kerana negeri Sembilan adalah mengamalkan adat pepatih. Ciri-ciri demokrasi dan konsep persekutuan negeri Sembilan adalah seperti kalau kita tengok mengamalkan sistem pemerintahan adat pepatih iaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Pelantikan pemimpin dibuat daripada peringkat paling bawah iaitu anak buah, diikuti oleh buah pak, kemudian lembaga dan undang yang kemudiannya melantik yang di-Pertuan Besar. Okey, seterusnya yang di-Pertuan Besar ini merupakan pemerintah tertinggi, namun baginda tidak berhak melantik pembesar-pembesar tadi kerana pembesar-pembesar dilantik daripada kalangan daripada yang bawah. Maksudnya daripada bawah naik ke atas, bukan daripada atas turun ke bawah. Okey, keputusan yang di-Pertuan Besar hendaklah berdasarkan perundingan dengan undang. Ingat, undang di negeri Sembilan ini ada 4. Seterusnya, sistem pemerintahan adat pepatih juga tidak mengamalkan kuasa mutlak tetapi mengagihkan kuasa tersebut kepada individu mengikut peringkat-peringkat. Peringkat-peringkat tadi adalah yang telah disebutkan sebelum ini. Atasnya adalah peringkat anak buah, buah pak, lembaga, undang, sampailah yang seterusnya. Seterusnya, sistem pemilihan di negeri Sembilan ini mempunyai unsur-unsur demokrasi. Kenapa dikatakan demokrasi? Kerana raja ataupun yang di-Pertuan Besar itu tidak boleh melantik undang, tetapi undang yang melantik di-Pertuan Besar. Undang pula tidak dilantik oleh yang di-Pertuan Besar. Lembaga yang telah melantik undang, lembaga pula dilantik oleh buah pak. Buah pak pula yang paling bawah adalah anak buah. Okey, seterusnya sistem ini mementingkan permuafakatan dan kerjasama antara suku dalam pemilihan pemimpin. Okey, di Sembilan ini, di negeri Sembilan terdapat banyak suku. Contohnya adalah suku Tiga Nenek, okey, Kedukan Bukit, Samai Lenggang dan sebagainya. Memang terdapat banyak suku-suku yang berada di negeri Sembilan ini. Okey, ini adalah ciri-ciri prinsip demokrasi dan konsep persekutuan negeri Sembilan. Okey, so itu saja kelas untuk bab 3 telah selesai. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.